Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Okay, class. Today we continue our lesson 6.5 addition formula and double angle formula. Okay. Look at page 215. 215. Proving trigonometric identities using addition formula. Okay, consider the following example. Sin 30 degrees plus 90 degrees, so we know this is 90 degrees. Sin 90 degrees, if you use calculator, you will get 1. Okay. However, sin 30 plus sin 60, sin 30 plus sin 60, this is equal to, okay, you press one by one using calculator. Sin 30 you get 0.5, sin 60 you get 0.866. If you calculate, this is not equal to 1. This is not equal to 1. Here is equal to 1. So, sin 30 plus 60, okay, sin 30 plus 60, this is not equal to sin 30 plus sin 60. So, remember in summary, sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. Okay, remember this conclusion. Sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. Okay, angle in the form A plus B or A minus B are called addition angle. Angle in the form 2A, 3A are known as double angle. So today we will learn about addition angle and double angle. Plus minus means addition formula or addition angle. Okay, if 2A, 3A multiple of angle, so this is double angles. Okey, kita ada formula untuk subtopik ini. Kita ada formula yang lain, ada 6 formula. Senang saja, awak ingat yang pertama saja. Bila awak ingat yang pertama, so yang kedua you boleh buat dia punya gabungan dia. Okey, sin A plus B, this is equal to sin A cos B plus, sini plus, so sini juga plus, cos A sin B. Okey, sin A cos B equal to cos A sin B. Sin cos, cos sin. Okay, sin cos, ingat sin cos tambah cos sin. Kalau dia tolak, okay, kalau dia tolak, maka ini juga adalah tolak. So sin cos, cos sin. Sin cos, cos sin. Angle tu kita ingat turutan dia lah. Sin A cos B tolak cos A sin B. So kalau sin, dia akan follow from dia punya operation. Kalau sini plus, so ini juga plus. Okay, cos. Cos ini lain pula. Cos A plus B, okay, dia sama juga dengan cos, cos, sin, sin. Cos A, cos B, sin A, sin B. Operasinya adalah tolak. Kalau sini tambah, dia songsang, operasinya jadi tolak. Kalau tolak, songsangan operasinya akan jadi tambah. Okay, so kalau sin, dia akan ada, kalau sin ini untuk addition angle. So kalau sin dia akan jadi sin cos, cos sin. Operasi ni ikut dia tambah atau tolak. Kalau cos, okay, kalau cos, formula dia cos, cos, sin, sin. Ni ikutlah turutan angle dia. Kalau sini A tambah B, sini pun cos A, cos B. Kalau sini cos C tambah D, so ini cos C, cos D, sin C, sin D. Dia akan ikut turutan angle dia.
So cos sin. Ini terbalik. Kalau di sana di kiri kita tambah, maka sini tolak. Kalau di kiri kita tolak, di sini tambah. Okey, tangent pula. Okey, tangent pula. Tambah, ini akan tambah. Bawah akan tolak. Dia terbalik. Tambah tangent A plus B equal to tangent A plus tangent B. Okay, T plus T, tangent A plus tangent B, 1 minus tangent A, tangent B. Okay, kalau dia tolak, atas tolak, bawah tambah. So, kalau tangent, kita tahu, kalau tangent, dia akan jadi tangent, okay, tangent, T tambah tolak T, ini 1 tolak T, T. T itu maknanya tangent lah, tangent A, tangent B. T tambah tolak T, ni tolak tambah, dia terbalik. Terbalik ni maknanya penulisan saya ni bermaksud kalau atas ni tambah, dia akan jadi tolak. Kalau bawah ni tolak, kalau yang atas ni tolak, maka dia akan bawah ni jadi tambah. Okay, dia terbalik macam tu. Okay, formula ni jangan risau, juga diberi dalam exam, cuma kita nak mahirkan saja pengiraan kita. Okay, kalau ingat mudah. So the above formula are also known as addition formula. Okay, next. Example 20. Find the value of each of the following expression using the addition formula, then check the answer obtained with a calculator. Okay, find value, check answer using calculator. So find value. Since 63 cos 27, cos 63 sin 27. Okay, SCCS. So we know this is sin, formula sin. Sin 63 plus 27. So this is sin 90 degrees. Next, cos 50 cos 20 plus sin 50 sin 20, CCSS. This is minus. Okay, tadi tambah, so sini tambah. CCSS, kita tahu ini adalah cos. Cos. Tapi 50-20 ini tambah. So dia akan jadi tolak. Cos ni dia terbalik kalau sini tambah, yang bawah ni tolak. Jadi cos 30 degrees. So 30 degrees is square root 3 over 2. Okay, yang tadi sin 60, saya lebih suka guna tulang ikan. Okay, guna tulang ikan. Kalau kata without using calculator kan, awak tak tahu kan, awak tak nak guna calculator. Ini kosong, ini 90, ini 180, ini 270. So ini 360 balik. Okay. Saya suka guna tulang ikan kalau tak guna calculator. Kadang-kadang tak ingat juga. Sin 90 ni berapa? Ada murid ingat, bagus. Okay, kalau yang murid tak ingat, okay, tak guna calculator Tulang paksi X ini adalah tulang ikan kita. Tulang ikan bagi sin. Bermakna tulang ikan bagi sin ni maksudnya sin kosong dapat kosong. Jawapan dia adalah kosong. Sin kosong, kosong. Sin 180, 180, sin 180, kosong. Sin 360, kosong. Jadi ini adalah tulang ikan untuk sin. Bermaksud dekat tulang ikan ni, sin dia akan bersamaan dengan kosong. Yang atas ni 1, yang bawah negatif 1. Bermaksud sin 90 sama dengan 1, sin 270 sama dengan negatif 1. Okey, sebab dia atas, ini bawah. So positif dengan negatif. Ini tulang ikan sin. Tulang ikan kos pula. Okey, mana tulang ikan kos?
Ni tak ada. Ni tak ada anak panah Abaikan anak panah ni. So ni abaikan anak panah ni. Tak payah anak panah. Ni pun tak payah anak panah. Okay. 090. Kemudian ni 180. Ini 270. Ini 360. Okay, tadi tulang sin pada paksi X. Pada paksi Y untuk cos. Cos ini tulang ikan dia pada paksi Y. So ini adalah cos vertikal. Bermaksud cos theta sama dengan kosong. Cos 90 kosong, cos 270 sama dengan kosong. So ini kosong. Ini tulang ikan. Okey. Jadi yang kanan ini positif 1, yang kiri negatif 1. Bermakna cos 01, cos 360 pun 1, cos 180 adalah negatif 1. Okey, kalau tangent. Apa cerita kalau tangent? Okey, kalau tangent. Kalau tangent, di mana tulang ikan? Oh, tak payah nak panah Ni kuadran kosong. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Dan ini 360. Okey. Tulang tangent pada paksi X juga. Apa yang membezakan? Okey, tulang tangent pada paksi X juga. So tangent kosong kosong, tangent 180 kosong, tangent 360 kosong. Okey, ni 360 360. Okey. Jadi apa jadi dengan yang atas tu? Apa jadi atas dengan bawah? Kalau untuk tangent dia adalah infinity. Yang inilah untuk garisan asymptote. So tangent kosong, ni tulang ikan untuk tangent. So tangent kosong kosong, tangent 180 sama dengan kosong, tangent 360 sama dengan kosong. Kalau saya suka ingat tulang ikan ni. Okey. Untuk yang B ni tadi, kita ada segitiga. Okey. Tak ada segitiga. Saya ingat saya conteng kat sini jugalah. Okey, saya conteng kat sini juga Maaflah. Bagi senang tengok dekat kawasan ini juga. Okey, kita ada dua segitiga. Saya buat dua segitiga. Satu segitiga ni 45, ini pun 45. Dia sama. Okey, ni sama. Ni sama. Maknanya segitiga sama kaki. Bila sama kaki, angle dia sama. Okey, yang ini pula 60. Yang ini 30. Okey. Segitiga ini awak ingat ini satu sebab dia sama. So kalau sini satu, ini adalah square root 2. Hypotenuse dia adalah square root 2. Ini square root 2. Okey. Kalau ini, segitiga yang kedua ni 30 60. Sisi dia tak sama. Okey. Sisi dia tak sama sebab angle pun tak sama kan? Ini adalah square root 3. Yang ini adalah 2. Apa jadi dengan sini? Sini ialah 1. Okey, macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat segitiga ni? Cara dia, depan 31. Depan 31. Hypotenuse 2.
So yang ini square root 3. Dia ada 3 nombor je. Depan 31. Opposite of 30 is 1. So here 2 and here square root 3. Ingat segitiga ni. So tadi cos 30, so we know cos is adjacent over hypotenuse. Cah. So adjacent is square root 3 over hypotenuse is 2. Okay, tangent 70 minus 10. So tangent 70 minus 10 is tangent 60. So we look at this triangle. So tangent is toward opposite over adjacent. Opposite is square root 3 over adjacent. Adjacent is 1. So square root 3 over 1. Square root 3 over 1. So we no need to write over 1. We just write square root 3. So we get this answer. Okay, prove other identity by using the addition formula. The addition formula can be used to prove the other trigonometric identities. Okay, prove the following identities. The question asks you to prove. Okay, proof. Sin 90 plus A equal to cos A. Okay, the question asks you to prove. So sin. What is formula for sin? Sin as C S. If here plus, here also plus. So sin 90 cos A, this is A, cos A, plus cos 90 sin A. So now you can use, maybe you can use calculator or you can use this method, tulang ikan, kaedah tulang ikan. So you get 1 cos A plus cos 90 is 0, 0 sin A. So cos A multiply 1 is cos A. Okay, next. Sin X. Here, this is the question. Prove that sin X plus pi over 6 minus sin X minus pi over 6, this is equal to cos X. Okay, now we use sin. Sin as C plus, so here plus C S. Okay, sin as C plus C S. If here minus, become SC minus C S. Okay, so next B, sin X plus pi over 6 means this is sin X cos pi over 6. Okay, here from here sin X cos pi over 6 plus cos X sin pi over 6. Ni guna yang ini. Ini untuk yang pertama, sebutan yang pertama ni. Sebutan yang kedua di sini dia expand, dia keluarkan dalam bentuk formula, addition formula. Dia guna addition formula. So selesaikan yang ini, hilangkan kurungan, ni tolak, ni akan jadi tolak jadi tambah. Okay, sin X cos pi over 6. Sin X cos pi over 6, tolak. So ini habis. Yang tinggal cos X sin pi over 6, cos X sin pi over 6. So ini tambah. So dia jadi 2 cos X sin pi over 6. Okay, sin pi over 6. Pi ini adalah 180. Pi, ingat, pi adalah 180. Okay, dah terconteng macam tu dah. Okay, pi ini bersamaan dengan 180. So kalau saya nak pi per 6, 180 bahagi 6. So ini akan jadi 30. Sin 30. Okay, sin 30. So you can use this formula sin 30. Sin is so opposite. Opposite of 30. 1 over hypotenuse. So this is 1 over 2. So substitute sin 30 is 1 over 2. We cancel, we simplify. The answer is cos X. Okay, proof. Dia suruh buktikan, so dah terbukti. Okay, next.
number example 22. Example 22, without using a calculator. So without using a calculator, find the value of the following. Okay, without using a calculator. So kalau begini mesti dia gunakan segitiga. Okay, saya nak tulis mana segitiga. Right angle triangle. So ini 30. Here is 60. So ini 1, ini 2. Ini square root 3. Okay, lagi satu. Ini 45. Ini sama 45. So ini adalah square root 2. Ni sama So ini 1. Okay. Dia nak sin 105 without using calculator. So mesti guna nilai 30, 45 or 60. So mana yang membentuk 105? So mestilah 30 and 60. 45 and 60. Bulat lain, cakap lain. So nak dapatkan 105 mesti 45 tambah 60. So dapat sin 45 tambah 60. So guna addition formula sin mean S. So using the question given, the operation is plus. So S 45 sin 45 cos 60 plus cos 45 sin 60. So where we get this value? Sin 45 cos 60 cos 45 sin 60. Of course from this triangle. So you substitute into this value sin 45 sin. So opposite over hypotenuse. So 1 over square root 2. Okay, cos 60 cos chah adjacent over hypotenuse. So this is cos 60 cos chah adjacent over hypotenuse 1 over 2 here. Cos 45 from here adjacent over hypotenuse 1 over square root 2 and one more sin 60. So opposite of 60 over hypotenuse. So square root 3 over 2. So we multiply, we solve, we get square root 2 plus square root 6 over 4. Ini kalau you selesaikan, you dapat 1 tambah square root 3 per 2 darab square root 2. Ini jawapan yang awak dapat ni. Tapi kita darabkan dengan conjugate, kita darab dengan square root 2, nak hilangkan square root 2 pada pembawah. So bila kita darabkan, ini akan jadi 4, ini akan jadi 1 darab square root 2, square root 2. Okay, square root 3 multiply square root 2 is square root 6. Square root 3 multiply square root 2, this is equal to square root of 3 times 2. So itulah dia dapat square root of 6. Okay, next. B. Tangent 15. Tangent 15. Mana nak dapat 15 ni? 15, tangent. Tangent 15. 60 tolak 45. 60 tolak 45 Okay, 60 tolak 45. So, tangent 60 minus 45. So, tangent 60 minus tangent 45. 1 minus tangent 60 tangent 45. Ini using formula. Okay, tangent 60 daripada sini opposite over adjacent. So, dapat square root 3 minus tangent 45 opposite over adjacent. So, tangent 45 is opposite over adjacent. So, this is 1. Okay, 1 over 1 is 1. So, square root 3 minus 1 over 1 minus square root 3 multiply 1.
So we cannot leave like this. Your answer mesti simplify kan. So square root 3 minus 1 over square root 3 plus 1. Okay, macam mana nak permudahkan lagi ni? Macam mana nak permudahkan? Kita nak kena darab dengan conjugate. Okay, kita cuba darabkan. So ini darab sini dia dapat 3. Square root 3 squared is 3 minus square root 3. Okay, kemudian sini pula tolak 1 square root 3 tambah 1. Okay, okay, ini jadi 3 tolak 1. Square root 3 squared is 3 plus minus minus, so 1 multiply 1, 1. So yang ini akan jadi 3 tambah 1, 4 tolak 2 square root 3. Jadi ini per dengan 2. Permudahkan 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. So jawapan dia 2 minus square root 3. Okay. Ini dah. Ini 2 tolak square root 3 tu jawapan akhir dia lah. Ini jawapan akhir dia. Okay, macam mana dari sini dapat bawa jawapan akhir ni? Kita darab dengan conjugate. Okay, next. Example 23. Sin A equal to 3 over 5. Okay, and A from 0 until 90. So kita tahu ini adalah kuadran pertama dari 0 hingga 90 darjah. So kuadran pertama kita buat segitiga, right angle triangle. So A ini adalah di sini. Ni dah ditandakan sini. Ini adalah angle A. Okay, angle A. Sin A opposite over hypotenuse. Jadi opposite bagi A 3. So opposite side is 3. Kemudian hypotenuse 5. So 3, 5 pasangan dia 4. So daripada gambar rajah ni kita boleh cari nilai yang lain nanti. Kita boleh cari trigo yang lain nanti. Okay, next B pula. Dia bagi sin B. Negatif. Ini negatif. Dan dia beri syarat 90 hingga 270. So 90 di sini hingga 270 di sini. So sepanjang ini, okay, sepanjang ini nilai B kita. Okay, berkemungkinan B kita, garisan untuk B ada pada kuadran 2 atau kuadran 3. Tapi kita lihat sin negatif. Kita punya bacaan kita A, anak singa tanggal cawat. ASTC. So sin pada sukuan kedua adalah positif. Ini negatif. So kita tak boleh ambil pada kuadran kedua. Kita kena ambil pada kuadran ketiga. Sebab first syarat pertama dia kata B from 90 until 270. So kita nak garis antara kuadran 2 atau kuadran 3. Kemudian kita tengok pula simbol dia negatif, sin negatif. Sin negatif pada kuadran 3. Jadi garisan kita pada kuadran 3. Yang ini sin positif. So tak boleh ambil ini. Tak boleh ambil kuadran 2. Ambil kuadran 3. So bila ambil kuadran 3, kita masih kena lukis segitiga bersudut tegak. So angle kita, angle mesti dari kosong sehinggalah sini. Sehinggalah garisan OP tu. So ini adalah angle B. Okay, soalan dia cari sin A, sin B. So sin A, sin B. Sin addition formula SC, C, S. So tambah, sini tambah.
Jadi tambah. So sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, A dan B ni daripada angle sini kita ambil sin A. Sin A 3/5. Sin A. So cha toa, right? Okay, so cha toa. So cha toa. Okey. Jadi dia nak sin A. Sin opposite over hypotenuse. So 3/5. Cos B. Cos B. Kita ambil sini. Cos B. B. Cos. Adjacent. Adjacent. Adjacent mana? -5. Okay. Adjacent over hypotenuse. Hypotenuse 13. Okay. Tambah cos A. Cos A. Cos cha. Adjacent over hypotenuse. So 4/5. Sin B. Sin opposite over hypotenuse. Opposite per hypotenuse. So -12/13. Okay, kenapa ada negatif di sini? Awak lihat di sini. Ini bacaan dia -5. Ini bacaan dia ke bawah. So -12. Sebab tu ada negatif di sini. -5, -12. Atau kita lihat sin pada kuadran ketiga kan. So sin mesti negatif. Ini cos pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga cos. So dia punya bacaan juga adalah negatif. Okay, so selesaikan ini, dapat jawapan -63/65. Okay, tangent pula. Tangent B tolak A. So tangent B tolak tangent A per 1 tambah tangent B tangent A. So tangent B tolak opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So -12 per -5. Tangent A pula tolak opposite A yang atas. Opposite over adjacent. So 3/4. Per dengan 1 tolak. Okay. Ni pula 1. Yang ni tolak kan? Ni dah tolak. So tambah pula. Tadi atas tolak, bawah tambah. So tangent B. B di sini opposite over adjacent. So -12 per -5 sama kes macam tadi. Tangent A 3/4. Okay, kalau sini tolak, ini tambah Dia selesaikan setiap satu. Selesaikan. So dapat jawapan 33/50. Tangent B tolak A, dia akan jadi tangent B tolak tangent A per 1 tambah tangent B tangent A. Ini guna formula. So yang ini tadi 48/15 tolak 15/20 dapat 33/20. 1 tambah 36/20 dapat 20/56. Kedudukan dia akan jadi darab. Operasi darab. Bila kita tukar operasi dia 56/20 dia jadi 20 per 56. So selesaikan, dapat jawapan 33/56. Okay, itu sahaja untuk